Hi guys, welcome back to Borak Kepo, di mana podcast yang paling kepo sekali. Jadi seperti biasa sebelum kita start, kita ada guest yang sangat istimewa. Setahu saya mungkin ni adalah podcast yang pertama beliau sebenarnya kan. Betul. Sebelum kita start, seperti biasa kalau korang nak tengok episod-episod lepas, tak boleh nak tengok episod lepas lah. Kalau korang nak tengok season-season yang lepas, ini dah season baru, korang boleh pergi saja di YouTube, type saja Borak Kepo dan korang boleh saksikan episod-episod lepas. Ataupun korang nak mendengar semasa memasak. Guest kita yang terakhir suka dengar podcast masa memasak. Kalau korang nak dengar masak, memandu, mungkin time korang tengah mandi pun apa salahnya, saya pun buat benda yang sama. Boleh saja pergi kat Apple Podcast, type saja Borak Kepo dan layan season-season yang lepas guys. Hari ni. Ya, betul. Hari ni ada siapa? Aku nervous sikit lah untuk hari ni. Bukan kau je. Kau pun nervous Sebab dia tak pernah masuk mana-mana podcast. Betul. Ya, kita antara yang awal dapat. So kita ada Christina Suzanne in the house guys. Hello everybody. Yeah, terima kasih. Thank you Chris sebab sudi datang. Sebenarnya kan nak cerita sikit. Sebenarnya first time kan jumpa Chris waktu tu di FFM, tak ingat zaman bila. Dekat Negeri Sembilan. Ingat. Time tu aku datang dengan cousin aku, Farid Ramli. Kalau kenal. Ya, ingat. Ingat Farid. That time nampak Chris tau macam bang nak tengok gambar dengan dia, bang tolong bang, cepat bang. Macam sabar dia tengah busy. Dapat lah. Jadi macam nak sign. Kita ambil gambar. Macam betul hari ni pula dapat podcast kali kejap. Sabar jap, aku perlu masa untuk brain otak aku kejap. Okay, boleh kot InsyaAllah kan. Macam tu rasa dia punya. Masa tu sebab time tu filem Kill kan. Time tu kan Kill kan, tak silap kan. Dia tu macam yes, Chris ada kat sini, kita tak gambar. So nak tanya juga kan, bila dalam first time dalam podcast kan, Chris layan podcast tak? Kita layan podcast dekat Spotify lah, tapi bukan kat TikTok. Kita tahu podcast ni daripada Spotify. Memang layan lah sebelum ni. Layan lah, kita kadang-kadang boleh tertidur dengan podcast tu. Dengar sambil tertidur kan. Jadi mungkin kita boleh start sekarang. Kita nak tanyalah macam mana bermulanya perjalanan kerjaya Christina Suzanne. Kerjaya apa tu? Kerjaya dalam lakonan. Sebab setahu saya sebelum start berlakon, Chris stewardess kan? Ya, betul. Maybe kita boleh start daripada awal permulaannya sebelum. Awal permulaan dia tu kita kena recall balik. Rewind balik macam mana start. Okay, masa tu umur kita 19 tahun. So kita masa tu ada macam problem sikit lah dengan family kita. Macam Mami dengan Daddy nak kita sama belajar. Dia nak kita kalau boleh, yelah, mak ya nak terbaik untuk anak dia. Tapi masa tu kita macam nak kerja kan. Time tu habis sekolah lah. Time tu 18 tahun lah. Dah habis sekolah lah masa tu. Kan? Dia tengah macam I wanna do this kan. Macam-macam nak buat kan. Anak muda. So kita masa tu, kita pun pakcik kita suruh apply. Aku pergi apply MAS ni masa tu macam. Tapi masa dia suruh apply MAS tu, kita ada masalah tak percaya dengan diri sendiri tau. Macam orang masuk cabin crew ni kena cantik-cantik kan. Kena macam mana lah. Heels kena tinggi. Dalam imagination kita, kena heels kena tinggi, kena cantik. Masa tu kita punya cantik masa tu definisi lain. Tapi bila kita dah masuk dalam airline tu banyak membantu kita daripada segi keyakinan diri. Bukannya family kita tak ajar. Maksudnya bila kita masuk dalam industri tu, kita belajar banyak benda daripada segi interpersonal skills, daripada segi kita bercakap dengan semua masyarakat, macam mana kita nak kontrol kemarahan kan. So kita macam enjoy pula kerja kat situ. Dia menguji kesabaran ke? Menguji kesabaran juga. Kalau dapat ni penumpang macam kau, memang marah lah. Kan. Lepas tu kita adalah momen-momen yang kita kena give and take, yang tak, kita kadang-kadang kita betul tapi kita tak boleh nak suarakan benda tu. Tapi kita kena macam okay, it's sabar okay. je lah. Hadap sabar je je lah. lah. Sometimes kita kena act
bukanlah kita kena kata kena act dumb. Maksudnya ada sesetengah masa tu kita lebih baik kita berdiam. Kita melihat saja. Kita belajar. Macam itulah kita belajar benda-benda macam tu tau. Life hack. So daripada situ, lepas daripada kita masuk airline tu, kita dapat offer daripada Kak Irma Fatimah. Tiba-tiba kan dekat MySpace kita MySpace tu. Kau nak berlakon tak? Dia kata. Kita pun masa tu macam ini Irma Fatimah ke? Tak ada casting ke, tak ada apa, tiba-tiba PM je. PM je masa tu. Macam betul ni mesti scammer ni. Kan? Lepas tu kita tanya banyak kali, berlarutan selama beberapa bulan lah, sebab kita tak check kita punya social media selalu, sebab kita kerja kan. Time tu orang tengah macam happy, kita kena kerja. So kita check sekali-sekala tu, ada reply. Iyalah, akulah. Sambil dia korang, saya lah Irma Fatimah. Dia tanya lagi, kalau dia tak percaya, main datang sini. Casting. Dia bagi alamat, so kita pergi dah. Tak boleh beritahu alamat tu kat mana. So kita pergi dengan kawan kita, Ariana. Sekarang ni dia dah dekat Perth lah, kahwin dekat sana kan. Dia teman kita pergi. Sekarang dia betul-betul, Irma Fatimah depan mata kita. So kita casting kat situ juga. So bila casting kat situ, kita dapatlah watak pertama kita. Tapi kita tak boleh nak buat masa tu sebab kita ada roster kan. Betul. So kita kena ambil waktu off day baru kita boleh shooting. Limited. Kita pun bukan watak utama masa tu. Tu bila dah buat, kita tak ingat berapa hari kita kena shooting masa tu. Tapi kita give up. Susah lah macam ni, tak boleh. Kita fokus satu kerja. So kita buat sampai satu moment tu, kita pun resign kerja. So kita pun jobless masa tu kan. Nak mengeksplorasi kehidupan masa tu. Kebetulan kita dah jobless masa tu, tapi ada komitmen. Kita fumble tak? Tak kan? Tak ada, okey je. Tiba kan? Lepas tu kita masa tu ada komitmen. Kita punya kereta masa tu kita kena bayar 600.5. 600.5 waktu tu besar. Besar. Takkan kita nak minta tolong mak bapak kita, ni bayarkan. Tak boleh macam tu. Bukan kau dah kerja ke? Kau dah kerja, kau bayar dah sendiri. Bukanlah mak ayah kita kedekut, tapi kita macam nak buat sendiri betul-betul. Kan? So kita macam pening lah kepala ni. Kebetulan kita tengok TV, mami pun kata ni ada macam opening apa ni, macam opening, lepas tu anda ingin jadi pelakon dekat TV RTM tu kan. Pergi berlakon tu kat situ. Kita tu macam betul ni. Daripada situlah kita pun masuk bilik kasih tu. So macam alamak, termasuk pula dalam ni. Macam tu. So kita go with the flow je lah. Pergi. So sampai sekarang. Susah tak masa bermulanya nak casting dengan Kak Irma Fatimah kan seorang yang besar. Garang besar. Pada kita garang ada masa tu kan. Kita umur 19. Kita kena bangga dengan banyak orang di dalam dunia ini. Tapi Kak Irma ia dah seorang yang garang juga, tapi garang dia yang tersendiri, yang kita macam hormat kat dia. Macam tu. Mesti dia nak the best lakonan daripada kita tahu kan bila orang marah kita untuk naik ataupun orang nak marah kita untuk kita jatuh. Tapi kita tahu berada di tengah-tengah. Janganlah macam tu. You have self-worth, you know. Tapi kita kena sedar kesalahan kita sendiri dululah sebelum kita nak menyalahkan orang lain tu. Dan apa tadi soalan tadi? Masih ingat tak lagi momen first time kan, tak pernah berlakon. Casting pun tak pernah pergi. Tapi kita menggigil lah masa tu. Nervous. Nervous. Mak, first time jumpa pelakon director ni. Selama ni tengok kat TV tengok kat TV je kan. Sekarang kita jumpa. Lepas tu kita tak ingat lah. Dia suruh kita bagi satu line, kita sampaikan satu line tu, kita dapat watak tu. So kita baca skrip tu, watak kita sampingan je. Tapi yang penting first time kita berlakon dengan Kak Ziana Zain. Ini drama telemovie. Telemovie. Orang takkan ingatnya sebab sikit je watak dia kat dalam tu, macam microorganisma. Tapi kita ingat sampai bila-bila lah. First time. So tapi masa tu kita macam tak boleh buat kerja ni, tak boleh lah. Dalam penerimaan family time tu macam yalah, Chris dah ada kerja, dah tetap lah kan, I mean. And then tiba-tiba macam nak try lah pergi berlakon, nak tukar bidang lain. Family support tak? Family kita support je. Mami, daddy semua support. Macam ni dia orang tak pernah, kenapa buat macam ni? Ini boleh
akan efek kita punya masa hadapan. Dia tak pernah stopkan kita untuk terus ke hadapan. Tapi pandai-pandai sendirilah. Dia tak ada cakap jangan buat ni, jangan buat ni, jangan buat ni. Tapi lama-lama bila kita tak tahulah, setiap orang life path dia lain-lain. Parenting pun lain-lain. And mak kita pun jenis macam dia marah-marah. Kita takut tu bukan macam kita takut macam macam ni nak cakap susahnya. Kita tak nak memalukan. Macam tu lah lebih kurang. And alah, dari topik lah. Sampai mana aku ni? Cari mentor je. Tapi minat tu memang ada lah. Ada benda ada daripada sekolah ke, pernah masuk teater ke? There must be, adalah reason. Ada kat sekolah menengah kita ada masuk teater lah, tapi untuk hari guru je lah. Kita tak masuk kelab. Lepas tu kita masa tu tengah macam explore, discovering apa yang aku suka, sebab kita tak study macam engineering apa benda kan. So kita tengah experimenting life, kita fly macam ni, jumpa bermacam orang. Lepas tu kita masuk bilik kasih, and then diorang ajar macam mana nak baca skrip, macam mana nak bermonolog. Dulu kita tak tahu bermonolog. Macam mana nak baca monolog tu. Dari situ kita belajar sikit-sikit. Lepas tu bila kita dah masuk dalam industri, ada kawan-kawan yang sedia membantu kalau kita memerlukan pertolongan. Macam tu lah. Dia orang tak kedekut ilmu lah. And then kita sayang rezeki tau dapat kawan-kawan yang share macam tu. Apa yang tekadnya nak berhenti juga daripada stewardess tu nak sebab masa tu belum lagi macam okay aku betul-betul nak berlakon kan. Dah fly dah jauh-jauh kan. Ya, kita manusia ni kita bukan kita tak bersyukur tau, tapi kita tahu limit kita kat mana. Bukan kita berhenti tu kita give up, tapi kita nak ada choice yang lain, nak explore benda lain. And then make sure masa berhenti tu janganlah menyesal kemudian hari. You nak buat sesuatu tu dengan niat yang ikhlas, dan you tinggalkan benda tu, you tak rasa teruk sangat tau. Tak rasa galat sangat tau. So kita bila kita acting ni banyak juga mengajar kita daripada segi kehidupan yang okey, contoh kalau kita nak ambil satu watak kan, ada orang tengok movie Netflix tapi kita jarang nak tengok movie, tapi kita banyak dengar podcast, dengar sampai kita tak nampak tau. Kita imagine dia cakap macam ni. Kita tengok live macam orang tengah memancing. Kadang-kadang wow shop tu pun kita tengok je. Cuma kelakar benda kelakar betul. Tapi aku gelak. Benda macam tu lah. Kan yang bukan acting tau. You benda-benda macam tu. Yang tu lah kita ambil untuk acting kita. Benda-benda yang kita appreciate, benda the small things. The small things yang kita tak nampak. Nak tanya balik lah pasal stewardess tu kan. Ingat tak paling jauh fly ke mana? Paling jauh kita pergi New Zealand lah. Berapa jam New Zealand daripada sini 10 jam je. Saja? Tak. Tak. 10 jam je. Okey, kejap. Sebab kita ada dua negara. Okey, paling jauh New Zealand lah. Daripada Malaysia ke New Zealand 10 jam macam tu. Tapi kita tak sempat nak pergi Honolulu, Hawaii. Yang belah-belah sana tu. Yang tu sini-sini. Kita zaman-zaman junior tak sempat nak pergi tempat-tempat jauh macam tu. Tapi ingat tak waktu tu flying hours tu dah berapa sebelum berhenti tu? Tak ingat. Tak ingat Tapi beberapa tahun lah masa tu. Beberapa tahun juga then baru stop kan. Baru kita stop. Tapi tak adalah sampai 10 tahun lah. Tak ada sekejap je kita 5 tahun macam tu. Chris pernah buat yang pakai telefon tu yang cakap tu kan. Thank you tu je aku faham. Lain semua tak faham. Memang laju cakap. Ada. Dia ada lain-lain style dia cakap kan. Tapi dalam kelas announcement dia ada ajar sebenarnya pronunciation tu. Kena betul. Kena betul lah. Tapi lifestyle masing-masing bila pilihan dia nak cakap macam mana kan. Tapi 10 jam Kalau stewardess memang dia orang tak ada tempat. Dia memang kena yang duduk. Kursi tegak tu je lah kan. Nasib kita ada kita 10 jam, ada kru yang kena 14 jam. Yang lagi jauh kan. Lagi jauh tu kita tak tahu lagi jauh tu berapa jam kan. Kita paling maksimum 10 jam tu pun kita rasa macam astaghfirullahalazim.
lah sampai bilik ni. Macam Aku tu nak lah kan. rehat ni, aku nak tidur ni. Tidur ni penat lah cakap dengan orang ni. Macam tu kan. Ada momen tak yang mungkin tak boleh dilupakan Ni sepanjang? mesti ada perangai-perangai. Macam-macam. Manusia. Tapi benda tu kita take it as karakter lah. Kita don't identify yang apa yang kita tengok. And then kita nampak benda tu cantik. Bila kita start identify, kita jadi menyampah. So daripada kita pergi ke menyampah tu, lebih baik kita don't identify. So macam let's have fun, let's have a good flight. Macam tu. Positif lah. Positif lah. Selepas pula pilih kasih, habis pilih kasih kan, ke mana pula selepas tu? Lepas pilih kasih, lepas tu kita ada buat adalah drama kita dengan Emma Fatimah juga. Mama Emma. Kita dengan Kasih Najiha. Lepas tu kita tak ingat lah. Lama dah. Lama sangat lah tu. Lepas tu barulah kita buat Kill. Lepas tu baru kita buat Kill. Dengan satu drama, and then baru buat Kill. Baru Kill. Baru kita buat drama. Drama tu pun kita bukan watak utama. Kita supporting ni kot. Supporting bawah sikit daripada supporting tu. So kita pun tiba-tiba Rewan call kita cakap ada satu watak ni. Betul nak buat tak? Okey dah, kita buat lah. Kita rasa tapi watak tu sebenarnya ada orang lain untuk suggest orang lain. Kita ni kira second choice lah. Asalnya kita pun bukannya famous lagi masa tu. So kita pun ambil. Tapi kita takut-takut juga nak ambil watak tu. Tiba-tiba kita bukannya daripada tak ada watak tiba-tiba pop kat situ kan. Kita takut lah. Dan tiba-tiba jadi main kan. Tiba-tiba jadi main. So tapi Rewan cakap ni independent lah. So kita lega sikit. Filem indie je ni. Filem indie je ni. So kita relax sikit lah. Kawan-kawan pun sekeliling macam okay lega sikit kan. So okay lah, kita enjoy the flight. Enjoy the flight lah. Enjoy the moment lah. Tu je lah cerita dia. Susah tak? Sebab cerita tu kalau zaman tu lah kan, bila orang tengok cerita, ni tak faham ni cerita apa ni kan, masa tu lah kan. Susah tak? Dia macam daripada drama tiba-tiba macam siapa ni kan. Kan ada orang ada orang dia tengok daripada macam mana cerita apa yang dia tengok. Ada orang suka tengok romcom tiba-tiba dia dapat storyline macam ni. So dia orang susah nak faham lah. Tapi tak semestinya kita kena explain semua. So atas dia, kalau dia tengok cerita ni sampai dia faham, tengok. Kalau tak faham tu macam mana nak cakap lah. Lantak kau lah. Kau explore lah sendiri. Kau explore sendiri. Tapi aku rasa filem Kill tu dia macam a big major breakthrough for you lah kan. Betul-betul. Kita pun macam tak sangka lah. Tiba-tiba dia orang kata nak masuk film festival lah. Okay. Bagus lah kan. Ni nak masuk ni. Okay, bagus. Sekali kau kena pergi nanti untuk masa tu FFM. FFM. Chris, you kena pergi lah. Top 5. Top 5 pula. Kena cek baju pula. Apa benda semua kan. Alamak. Tiba-tiba macam banyak lah benda aku kena fikir ni. Alamak, kena bersiap pula keluar. Alamak, jumpa ramai orang keikanan. Kita ada penyakit yang takutnya kalau orang ramai kan. Macam tu kan. Macam okay. Habiskan benda ni cepat. So kita pergi tu. Macam tu lah cerita dia. Tapi kau pula. Tapi Chris pernah expect tak yang macam ambil watak tu kan, tiba-tiba dapat tercalon lah dan menang anugerah lah apalah. Tak pernah. Never expect I never expect. Dia macam first start and then rezeki dapat kan. Rezeki lah. Ada orang kata luck, tapi kita percaya pada luck tu. Tapi kan sebab masa kita ada satu FFM ke ASK, Nadia Akila kat sebelah kita. And then dia shoot cerita apa nama dia yang penyanyi lama tu. Penyanyi lama tu Zaitun Samiun. Zaitun Samiun. And watak dia buat tu bukannya senang berat lah. And then compare to kita punya ni macam, sebab kita buat watak sendiri, dia membuat menjadi orang lain. So kita expecting her. So masa kita, and then dia kawan kita kok kat sebelah kan. So macam kita pun cicil je lah. Macam okay, tak dapat tak apa. Kan.
sekali kita ingat dia lah. Tapi macam bila kita bangun tu macam alamak. Macam aku nak tarik kau sekali boleh tak? Macam tu. Macam alamak. Dia rasa macam alamak tak best lah. Dia dalam top 5 bila ada kawan-kawan dia tak shock. Yelah sebab tapi kita cakap sorry macam tu. Even kalau macam cuba kalau kurang kan, rasa tak shock benda tu. Betul. Tapi kita bersyukur. Itu kira filem pertama Kil kan. Ada ke macam buat, bukanlah buat, I mean like nak ni lah first filem nak berlakon, bertanya ke dengan siapa-siapa ataupun cari someone untuk ajar ke? Ada ritual ke, kemiangan ke? Tak ada. Ritual tu kita takut. Tak ada sebab first kan. Maksudnya macam dekat set tu ramai yang membantu juga. Ramai dekat set, ramai membantu. Ramai lah. Kadang-kadang kita memang kena ikut skrip. Tapi bila kita bercakap tu pergerakan kita lain kan. So kita mungkin terlupa memang benda kecil tu. So benda tu kita kena take note masa tu. Kita punya konti. So kita belajar konti lah banyak masa tu. Kita punya konti ikutkan teruk juga konti kita masa tu. Tapi kita masih belajar. Dia macam alamak sorry aku orang. Alamak sorang. Tak apa. Tapi dia orang baik. Memang cool lah. Ada satu scene yang bagi aku ikonik Tak tahulah kalau Chris tahu ke tak, tapi scene tu orang siap buat GIF lagi dekat Twitter. Masa tu. Scene gaduh dekat parking. Ingat tak? Lama ni. Kalau tak salah aku, dia punya skrip lebih kurang macam ni. You tak perasan ada apa benda yang depan you. Lepas tu Reza Mihan cakap, apa benda yang tak perasan? You tak perasan I ke? Tak perasan I ke? Benda tu viral kan dulu kan. Masa tu GIF tu agak viral. Sebab filem tu pun tengah melatup time tu kan. Betul. Dengan soundtrack pun band masa tu zaman indie tengah naik lah kan. So semua benda membantu lah betul filem tu kan. Betul. Dia orang membantu satu sama lain. Syok lah. Dia antara set yang tak boleh Chris lupakan. Best. Antara momen yang tak boleh lupakan yang maybe boleh share semasa shoot filem Kill tu? Macam mana scene mana? Dekat KTM ke dekat mana? Dekat KTM lah. KTM tu dia challenging. Challenging sebab kita nak tunggu train. Okey kejap. Okey bangun. Okey train. Benda macam tu lah. Lama lah kan? Lama. Lepas tu lagi satu scene lift. Scene yang lift tu kan. Itu kita kena tunggu. Alamak ramai pula orang nak turun. So kena tunggu. Okay, masuk cepat. Bukanlah ada orang tunggu kat atas tak? Okey dek tak boleh masuk dek. Kita nak shoot ni. Dia fikir orang macam tu lah. So kejap orang tak boleh masuk lagi. Kejap kita shoot dulu. Okey dah habis shoot berturun dah ramai macam tu. So best lah, challenging lah. Lepas antara filem yang aku suka juga yang Kill berlakon, salah satunya CEO juga. Daripada Kill filem yang bukannya ada komedi tak ada kan, and then bila ke CEO Chris kena jadi seorang yang kelakar kan. Macam mana transition tu berubah? Kan itulah nak bawa orang suka bukan senang tau. Nak bawa orang gelap pun satu hal. Nak bawa orang gelap pun satu hal. Jadi benda tu pun challenging juga. Tapi kita ambil vibe orang kanan kiri kita. Beto. Lepas tu Remy pun jenis yang macam okey memberi kita mengambil lah. Ambil vibe tu. So dia jadi lah. Macam mana dapat tawaran untuk filem tu? Raza Syam, Ellie masa tu. So Ellie masa tu dia tanya free tak? Macam biasalah. Lepas tu dia bagi kita sinopsis, baca. Are you interested? So kita macam siapa ni? Okay, interested lah, kita buat lah. Tapi kena jadi lain sikit dah. So yang lain seperti CEO tu lah. Kadang-kadang tu kita terbabas juga jadi diri sendiri. Tapi dia remind Chris bukan Chris Okay. Dia macam tu lah. Tapi aku rasa line up filem tu power lah. Kau ada Remy Sak, kau ada Beto, kau ada Sherry, kau ada Aloy, kau ada Anas, kau ada Diana Yusof. Masa tu first time berlakon dengan Diana Yusof ke? Ya, first time. Masa tu macam mana perasaan tu? First time kita jumpa dia macam selalunya kita tengok dia daripada kita kecil-kecil dah. Dia semua cantiknya. Cantiknya. Fangirling lah. Fangirling lawannya kan. Sekali
dapat berlakon dengan dia. Rasa macam kan. Tak expect. Apa tu? Ya Allah, apa nama dia? Starstruck. Macam tu. Tak tahu nak cakap apa. Tapi bersyukur lah. Faham. Macam mana kita tak reti nak explain kebahagiaan tu. Macam kat Instagram letak caption pun susah. Astagfirullahaladzim. Okay. Tapi macam mana dalam set tu sendiri kan, bila macam ramai nama-nama besar kat dalam tu, diorang membantu juga tak? Membantu. Kita selalu tanya dengan diorang, okey tak, jom kita rehearsal. Sebelum take tu kita rehearsal, jom kita rehearsal lunak. Kadang-kadang tu kita takut annoy orang ke apa kan. Okey tak, ada orang okey je nak rehearsal. Nak bagi scene tu jadi kan. Menjadi. So kita boleh tukar scene, rehearsal pertama ni kita buat macam ni. Mungkin yang kedua ni tukar yang lain pula. Ada varieties. Bila take, tiba-tiba benda tu bercampur kan. So benda tu yang kita nak dekat dalam set. Chemistry tak semestinya kena macam terlalu rapat kat set. Tak. Chemistry ni kita kena ada untuk jadikan watak tu kat dalam tu. Hidup. Sebab kalau tak ada chemistry susah. Nanti dia ada awkwardness, malu, marah ke. Dia tak jadi benda tu. Tak ikhlas. Macam mana kita nak buang benda tu? Macam mana Chris atasi masalah tu, nak elakkan awkward tu? Kadang-kadang tu bagaikan Noah. Ada orang buang bayi. Bukan anak kawan. Jangan menangis. Betul. Macam mana Chris atasi benda tu, awkward tu, nak hilangkan benda tu? Breathing lah, mindfulness. Walaupun tengah berdebar ke apa ke, berdebar juga akan nampak lah kat tangan kita menggigil kan. Tapi kita macam better, silent is golden lah. Kita macam lebih baik muhasabah diri orang cakap kan. Kita diam je lah. Kantuikan diri sendiri kan. Dia tahu ada pergi kelas ke? Ada pergi kelas ke? Kelas apa tu? Kelas macam lakonan ke, belajar ke, macam tahu nak breathe ke apa? Kalau macam usually kadang-kadang sebelum shoot cerita tu dia akan bagi acting coach lah. Kita pergi je. Tapi selalunya kita nak pergi acting kelas ni, kita bukanlah memilih untuk memilih yang terbaik. Tapi kita berhati-hati jugalah nak pergi. Okay, dalam banyak-banyak watak yang Chris pernah bawa kan, pernah tak watak itu yang bagi Chris satu kepuasan? Satu benda yang macam aku suka ni. Aku suka lah buat piece ni. Kita manusia mana pernah bersyukur, betul tak? Kita kadang-kadang kan dekat dalam satu job tu kita rasa nak buat best gila ni. Tapi bila macam dah tengok kan, tak sampai lah. Macam tu. Bukan tak sampai, macam aku rasa aku boleh buat better macam tu. Aku rasa aku buat better. Kau ingat kau cantik ke? Macam tu. Negatif lah. Tapi kita tak nak terlalu bangga diri, nanti dia jadi lain. Biar kita kat situ. Tak nak rasa best sangat. Kalau tak nanti diawangkan sangat. Diawang sangat. Kita dikayangkan bahaya. Tapi Chris ada method ke apa yang boleh share? Sebab macam sepanjang kan saya duduk tengok antara dua movie tu, memang itu macam Chris sendiri. Kan? Macam bukan berlakon. Dia macam jadi diri sendiri. Dapat watak tu boleh bawa, watak kelakar pun boleh juga bawa. Kan? Bersyukur lah, nasib baik jadi. Jadi. Kau kena tengok video-video kat TikTok dia. Then kau akan faham. Korang kena follow lah dia kat TikTok, baru korang faham lah itu kenapa. Itu pun dah lama dah. Itu yang disimpan lah. Itu pun tunjuk sikit-sikit. Sikit-sikit je. Sebab susah nak edit, banyak lah. Tak apa, rupa orang je. Nak lah. Tak apalah, nanti kita ada mood, nanti kita buat. Ada tak? Cara apa ni, macam mana sesuainya bawa watak tu dengan selesa? Memang kita akan nervous mula-mula. Tapi nervous tu mungkin orang nampak tak nampak kan. Apa tadi? Bawa sesuatu watak tu dengan selesa. Selesa. Dia nampak macam tak berlakon lah. Sebab tu kita suka rehearsal banyak kali. Macam banyak kali supaya kita dengan dia tu macam kita bercakap biasa, kita akan buat benda tu nampak macam natural. Macam tak ada gap dan nampak natural lah kan. Tak boleh tukar benda ni. Tapi jangan tukar banyak sangat. And then macam tu lah kot. Nak tahu kan natural tu. Kita rasa kita
tak tahulah orang yang Orang yang menengok orang yang menengok lain lah. Yang kita berlakon ni rasa lain. Macam tu lah. Bakat lah rasa. Bakat. Alhamdulillah. Bakat Tuhan bagi kan. Bakat dah Tuhan. Nasib baik orang suka. Kita bersyukur lah. Tapi ada tak dalam family yang memang involved dalam industri juga? Tak ada. Nan? Tak ada. Oh. Memang tak ada. Sebab tu kita seorang je lah yang ada dalam industri ni. So macam tu lah. Oh, adik-beradik lain tak ada lah. Tak ada terlibat. Semua bidang-bidang lain-lain. Even cousin ke apa? Tak ada. Oh, okay. Kita je yang terbabas satu kat sini kan. Dia macam So maksudnya ya, buat kalau apa kat sini? kalau ada orang yang menyambung legacy lah. Kan? Mungkin lah. Mungkin anak ke cucu ke. Tapi dalam banyak filem ataupun filem yang berlakon, ada genre yang paling minat? Paling minat kita selalu nak jadi yang ni best ni boleh beritahu. boleh korek ni. Tak payah nak beritahu. jadi askar, kita nak jadi polis, belakang. Kan sekarang kan dah banyak dah filem-filem kan. Yang berpakaian seragam. Nak berpakaian seragam, kita nak fighting scene. So kita ada semangat sikit lah nak bina kita punya masa ni kan. Kita tak pernah lagi dapat watak macam tu. Kita tak adalah expect kan. Kita pun dah umur berapa nak buat benda macam tu kan. Kalau ada. Kita sekadar berangan, kita tak salah. Okay, kepada director yang sana boleh lah. Tapi Chris ada masuk ke? Ada masuk kelas ke apa ke? Muay Thai ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada masuk Muay Thai ke apalah. Tapi tu lah. Minat lah. Macam teringin lah. Macam teringin lah. Benda-benda macam tu sebab tapi dah. Ada tu benda nak cerita tu. Aku tak boleh lah kalau dia dah jadi diri sendiri. Itu yang kita nak Sepanjang lakonan, sparring partner yang Chris tak boleh lupakan, yang shock buat projek dengan dia. Dengan Modi, dengan Nani, dengan siapa lagi lah. filem 7. Semua kas kat dalam tu. Semua tu kita kenal lah kawan-kawan. Kenal lah kawan-kawan. Seronok lah kerja dengan dia orang. Kebanyakan yang kita shoot tu semua kita suka lah. Macam tu lah. Memang best lah. Banyaknya kawan lah kan. Banyak lah. Kita rasa macam tak pernah lagi kita shoot. Stress di mana-mana ada, betul tak? Di mana-mana ada challenge tu. Tapi dia lebih kepada kebahagiaan. So okey lah. Dia tak ada favourite sebenarnya. Kalau nak sebut favourite banyak. Nanti kalau sebut satu favourite kan dia jadi salah sangka pula. Lepas tu kawan-kawan lain, kau tak sebut nama aku Kau tak sebut nama aku pula. Tak baik kau Satu hal pula Tapi kalau Chris sendiri pilih tak naskah untuk dibuat? Ataupun mana datang ambil je ke? Atau kita memang go through one by one? Kita selalunya minta lah dulu. Okay, skrip ni macam mana kan? Lepas tu kalau kita suka kita buat. Tapi kalau kita bukan tak suka, kadang-kadang tu kita suka tapi keadaan tu dengan timing tu tak kena. So kita tak boleh nak buat. Ataupun maybe dah pernah buat watak tu sebelum ni kan. So macam takkan aku nak buat lagi takkan nak buat lagi. So benda tu bagi chance kat orang lain pula lah kan. Maksud muka dia je kan. Orang tak suka pula. Tapi Chris pernah buat filem seram juga kan? Ada juga. Juanita. Juanita. Boleh cerita sikit tak? Cerita tu pun seram juga. Dan para pelakon dia adalah Maya Karin. Perempuan lari. Lepas tu Marsha Milan pun ada juga. Dia watak yang paling bekerja keras dekat dalam. Kenapa Kenapa kan? Sebab dia kita promote lah. Marsha memang pelakon dan penyanyi yang hebat. Dia tak pernah komplain pun. Padahal apa yang dia pakai tu panas tau. Macam apa tu benda muka hantu tu dia nak makan pun susah, kena pakai sudu. Lepas tu nasi tu masuk pula kat dalam tu kan. Sian tau dia sabar tau. Sepanjang shoot sepanjang shoot itu dia kena terbang kan. Dia jadi hantu kena jadi hantu tu. So macam kalau kita rasa susah, Masha tu lagi challenging dia punya watak. So tapi best shoot kita kat situ best. Location the best, location best.
para pelakon pun best. Semua kita enjoy lah. Memang best lah. Tapi ni. biasanya cerita seram ni dekat tempat tu mesti ada benda. Ada kejadian-kejadian. Waktu tu ada ke? Kejadian-kejadian tak ada. Alhamdulillah Tak ada, selamat lah. Selamat lah. Kita bernasib baik. Kita selalu bersyukur. Macam janganlah ada benda-benda macam tu kacau. Kita tahu dia ada kat situ kan. Betul. Tapi janganlah kacau kita. Dia faham. Itu filem pertama seram Betul. sebelum ni pernah buat lah? Itu pertama seram kita. Lepas tu tak ada dah kan? Ada lagi ke? Lepas tu tak ada lagi. Tak ada. Tak ada lagi. Nak buat lagi tak? Tengok pada keadaan lah. Tengok pada mood juga. Alamak, tengah happy jadi hantu pula. Kena flip banyak tu. Tengah happy jadi hantu lah kan. Tapi time tu pun first time bekerja sama dengan Kak Maya Karin Ya, first time. Masa tu macam mana? Kita takut. Semuanya hebat-hebat kan. Semuanya pernah menang award. Kita tak ada award lagi masa tu. So kita semacam, alamak, what am I doing here? Dia macam persoalkan existence dia lah waktu tu lah. Kita risau sampai kita terlupa kadang-kadang line kita. Jangan macam ni kan. So fokus lah. Kita kena fokus extra masa tu. Kena betul-betul buat. Jangan ketinggalan kan. Kita nak menyenangkan kerja orang. Pressure juga masa tu. So banyak. Macam mana Chris masa dapat naskah tu? Terus rasa nak buat ke? Cerita tu pun best kan? Sebab dia daripada ni Datu dia jadi Belo kan. Lepas tu banyak yang emosi juga kan. Penat tau bermain dengan emosi. Susah lah watak tu. Lepas tu kita masa tu kita tak berkahwin lagi. Kita kena ada anak 2 orang. Yang tu pun kita kena macam bila kita treat adik lain kan, bila kita treat anak lain kan, betul tak? So kita kena ke situ juga. Macam mana nak bersembang dengan anak ni, cara mak-mak kan. Macam tu. So okey lah, tapi okey. Tak ada situasi yang menakutkan, tak ada. So far okey lah. Tak ada lah. Tapi kan tadi Chris cakap kan untuk filem ni banyak main dengan emosi kan. So bila untuk 37 minit yang kita tengah bercakap sekarang ni, nampak macam Chris gila-gila, happy-happy kan. Tiba-tiba nak kena emosi. Nak masuk set tu dia kena jangan cakap dengan aku. Jangan cakap dengan aku. Kita tak macam tu dah. Aku tak boleh makan sekarang. Aku nak emosi. Aku kalau tak makan aku marah. Cakap dengan aku. Macam tu. Tak. Selalunya kita kalau nak cari mood kita takkan bagi tahu orang. Kita lari je. Kita akan lari ke tempat yang tak ada orang. Maksud jumpa ni Chris tu dia tahu tengah cari mood kan. Tak payahlah cakap kat orang. Penat lah energy. Jangan kacau aku. Tu dah 10% guna energy. Jangan nak guna banyak lagi. Senang lari je. Lari je. Okay, duduk diam feeling kat tepi tu. Nanti Eddie panggil dah, Chris, mana Chris? Kita datang lah. Dia akan panggil punya nama kita. Confirm. Ready next scene? Kita datang lah. Masa tu kita dah ready dah. Faham? Ada tak momen berharga like sepanjang Chris berlakon yang behind the scene yang Chris tak boleh lupakan lah? Behind the scene, projek apa? Kita selalu kan, kita ada problem tu lah. Kita nak ingat masa kita syuting kita akan ingat semua orang. Kita ingat kawan-kawan lah. Kita akan syuting. Lepas tu bila habis syuting tu kita nak buang semua benda. Kita tak nak macam ingat the watak. Kita tak nak ingat the feelings. Penat tau benda tu. So tiba-tiba kita terlupa semua orang. Tapi kita ingat muka. Macam siapa yang selalu sembangan kita ingat lah. Macam tu. So kita selalu macam what past is past. Move on macam tu. Tapi ada tak filem ataupun drama yang Chris buat yang macam aku suka gila benda ni dan kalau dapat watak ni lagi aku nak buat? Adalah. Tapi watak tak adalah kita nak buat lagi watak tu. Dah pernah buat watak sama kan. Tapi kalau ada kita buat je. Kita janganlah menolak sangat. Rezeki dia kata ada tegur kan. Nanti kan orang kata telah dilupakan kan. Telah dilupakan pula. Kenapa ni senyap dah je keluar please. artikel lain. Padahal kita happy je, tak break Instagram pun kan. Tapi kan ada satu momen tu yang macam Chris menghilang kejap. Ada lama. Kemana lama tu? juga. Kita Kenapa? sebenarnya kita manusia ni kita akan ada satu momen tu yang
kita nak lari pada sebuah benda, bukan lari pada masalah. Tapi Bukan tinggal lah. bukan tinggal. Ada macam hibernate jap. Korang tak payah tahu pun. I will come to you. Macam tu. Tapi ada orang tak boleh terima lah. Tapi tak adalah orang macam, aku tak puas hati dengan kau ni Chris. Tak adalah benda tu. Tapi selalunya kawan-kawan faham. Kita akan reach out to them. Okay. Tapi kita akan lari sekejap. Jangan kacau aku sekejap. Tapi I'm here. I'm okay. Let me have my moment je. My moment sekejap. Kita lagi kita rasa kita lagi bukan happy berseorangan, kita lagi rasa macam suka and rasa peaceful bila tidak dikelilingi ramai orang. Faham tak? Macam nak cakap? Faham. Ada momen tu kita nak silence, dengar bunyi burung, bunyi semut. Bunyi cekering. Nak pergi dengar bunyi air pantai je. Air pantai kan. Tenangkan diri lah. Kita dalam podcast, kita dekat Spotify tu kita dengar je bunyi laut, bunyi burung. Kalau kat sini dah panas kita pasang kat speaker. Kita buat lah kerja kat rumah macam tu. Tapi di sepanjang Chris kira berehat tu kan, apa aktiviti Chris? Banyak. Kita banyak hobi kita. Kita suka buat miniature, tapi kita tak upload tau. And then kita bukannya fokus pada satu benda tu. Kita suka buat miniature kecil-kecil rumah. Lepas tu kita suka cat dinding rumah kita sendiri. Kita suka build furniture kita sendiri. Macam meja makeup. Bertukang lah. Meja makeup kita buat sendiri. Kita tak boleh beli. First time saya dapat meja. Kita buat sendiri. Tapi kita malu lah tunjuk orang. Sebab tak cantik pun. Dia macam untuk kepuasan diri sendiri. Kepuasan diri sendiri. Macam bangga aku buat sendiri. So sebenarnya ada hobi yang maybe orang tak tahu tak pasal Chris. Saya baru tahu yang Chris boleh bertukang. Ya ke? Belajar ni. MPS, kemahiran hidup tu. Macam kita tiba tukang buat kotak muzik tu kan. Lepas tu main party-party kan. Benda tu best gila babe. Macam picit jerawat rasa tu. Hobi yang mungkin orang tak tahu sebenarnya. Chris boleh buat ni punya. Kita boleh repair kipas. Kau tak boleh ke? Saya pun tak boleh repair kipas. Aku pun hantar pergi kedai Acong. Acong tolong repair Acong. Susah sangat, aku beli baru je lah. Beli je lah baru. Dah rosak dah ni. Tak payahlah repair. Tak payahlah repair. Lepas ni kau punya kapasiter rosak bagi aku. Kau tengok dia pun tahu wiring. Kan? Boleh repair kipas. Betul lah. Kita suka macam Noah punya kereta rosak kan. Memang mula ayah dia yang repair kan. Ini kereta kontrol. Kereta kontrol tu. Okay. Tengok ayah dia dah yang buat repair kan. Tapi interested pula ni. Lepas tengok ayah dia buat, ayah dia kerja, mak dia lah ganti. Kan parti-parti benda tu hidup. So macam best lah. Itu hobi dia juga kan. Memang tak boleh relate dengan kita. Aku rasa ni adalah hidden talent yang sebab tu aku boleh duduk kat dalam rumah tu sebulan tak keluar. Tapi kalau kena kerja keluar lah kan. Tapi boleh duduk dalam rumah tu macam-macam boleh buat. Mungkin boleh buka bisnes lah lepas ni. Kedai repair Chris. Kalau ada tanah kan. Meja siapa ada tanah tu nak bagi. Meja tulis Chris. Meja tulis yang boleh berdiri. Kita nak balik kepada Kejaya tadi pula kan. Ada tak watak yang bagi kesan dekat Chris tu? I mean like sampai terbawa-bawa lah walaupun dah habis. Dah habis shooting. Dia bawa impact dekat emosi. Ambil masa sikit untuk buang. Ada? Nak switch off tu lambat ke apa ke tak ada? Ada orang ada method macam tu kan. Dia banyak method kan. Ada Stanislavski, ada apa ni macam-macam lah. Apa benda bioteknologi apa benda tu. Apa benda biochemical apa entah whatever lah. Tapi kita ada method kita sendiri yang you can switch it on. You boleh offkan sendiri. And tak tahulah benda ni kena lifelong punya experience. Benda tu kita kena macam mana nak cakap sebab kita takut kalau kita method tak bercakap dengan orang ni, kita akan mengefekkan diri kita juga. Itu untuk kita. Kita tak boleh buat macam dia tu. Dia akan makan diri makan cannot do this I cannot accept it. Macam tu. So kita ada cara kita sendiri. Kita still boleh bercakap dengan orang. Tapi kalau kita nak tu, kita lari. Itu je kita punya method. Kita lari. Kita lari sekejap, duduk jauh-jauh. Kadang tak jauh pun.
set kat situ, kursi kita satu kat sini, kita duduk sorang-sorang kan. So macam tu je lah. As long you know, you tahu you punya situation kat mana, you punya scene tu macam mana, you faham. Dah. Dan you deliver Dah. I tak pernah macam tak nak bercakap dengan my sparring ke apa ke. Diorang tak tahu ni. I garang ni. I relax je. Boleh tak nak tahu juga kan, kalau dalam industri, Chris kawan rapat dengan siapa? Kalau contoh kan, kalau macam kita boleh tengok, kalau Beto, kadang-kadang kita boleh nampak dengan Amirul Afindi, dengan Zahri Azim kan. Kalau macam Chris sendiri, yang kawan yang memang support each other lah dalam industri ni kan. Macam geng lah. Geng ramai. Kita, kawan-kawan kita daripada pelbagai phase dalam hidup kita sentiasa ada tau. Daripada kawan sekolah kita ada, kawan kita kerja ada, kawan dalam industri pun ada. So semua kawan-kawan tu kita cakap rezeki dapat kawan-kawan yang baik kan. Tak banyak tapi kita happy lah. Kita ada. Kita nak cakap nanti kan semua kecil hati. Nanti nak listkan banyak. Tapi korang tahu korang siapa. Aku rasa macam diorang 5 orang ni, tapi tak boleh sebut lah. Aku tak nak sebut satu-satu. Nanti kan aku tu sebut pun nama aku. Aku sedih aku ada dengan kau. Aku tak ada dalam close friend ke? Sudah. Macam tu lah. Tapi dalam filem-filem drama yang Chris pernah berlakon apa semua, ada tak filem ataupun drama yang Chris rasa Chris boleh tengok banyak kali, yang Chris minat, suka yang cerita kita sendiri? Yes. Kita memang tak tahu. Kalau cerita lain yang Chris suka, minat tengok, dan itu pun salah satu yang Chris nak orang kata teruskan lagi dalam industri ni. Cerita tu kita tengok MacGyver. Sebab tu repair. Warfare ke? Yang pasal World War 2 tu. Filem perang filem perang tu. Apa nama cerita tu? Tak ingat lah. Tapi memang minat cerita yang berunsurkan itulah, memang suka perang. Kita suka dokumentari, kita suka okay. Yang sejarah-sejarah sikit. Sejarah, kita suka pasal sejarah Malaysia dulu, Malaya. Kita suka benda-benda tu, kita suka. Lieutenant Adnan ke apa. Macam tu lah, kita suka pasal Firaun, semua benda tu kita suka. Best tu. Pasal sejarah, pasal macam lah. Macam-macam. Okay. Ada tak filem ataupun tak kisahlah drama yang first Chris tengok yang buatkan Chris bukanlah kata aku nak jadi macam tu one day, like macam macam nak jadi pelakon jugalah. Benda tu terdetik kan, mungkin tengok siapa-siapa berlakon ke kan. Macam kita kecil-kecil, so kita tengok cerita-cerita kita, yalah kita bukannya family yang daripada background berlakon kan. Jadi kita tidak didedahkan. Ayah kita pun jenis yang bekerja selalu, mak kita pun bekerja selalu. Dia macam pandang-pandang kau lah dengan kakak kita masa tu kan. So kita tengok apa yang ada dekat TV je lah. So kita tengok apa lah. Yang ni cerita dengan kakak kita kan. So kita tak ada kawan lagi. Kita tengok White Chicks dengan kakak kita. Itulah. White Chicks tu memang best. Itulah yang memberi impak. Walaupun cerita tu tak power punya kan. Tapi memberi White Chicks. Itu kita tengok. Lagi satu, there's something about Mary. Itulah. Banyak Adam Sandler punya movie dululah. Bukan sekarang punya. Kakak dulu. White Chicks tu best tu. Dulu kakak aku suruh aku tengok apa Bring It On. Yang cheerleader tu punya movie tu. Cerita kelakar tapi cerita tu pasal perempuan je banyak. Dah aku jadi lembut kejap tadi tu. Lepas tu geram pula aku kau ni. Tak, itu method. Sekarang aku tahu dah info ni apa cerita tu. Okay, yang tu cut guys, jangan keluarkan benda tu. Cut, jangan leak. Aduh, tapi apa bagi aku lah, macam tak tahulah orang lain ke apa, tapi aku nampak Chris ni dia macam ada vibe macam Zoe Deschanel. Alamak, itu satu pujian. Terima kasih. Sebab dengan gaya rambutnya apa. Okay, ada cerita pasal rambut ni. Ya. Okay, cerita dia. Saya macam tak pernah nampak Chris rambut panjang. Kan? Kita nak rambut panjang sebenarnya, tapi kita kena sedar diri dan sedar ruang juga. Kita nak rambut panjang ni, kita kena selalu buat treatment. Yalah, nak menjaga. Kena cantik. Memang kena ada benda tu. So kita tengah tak ada masa nak buat benda tu. Kita lebih priority ke benda lain. So kita lebih selesa rambut pendek, cepat bersiap. Dan kita ada fringe ni pun
Sebab kita berdahi luas, so kita kena tutup. Kena bagi tahu babe, why you afraid of your kekurangan? Betul tak? So kita sentiasa kena ada fringe rambut pendek. Rambut pendek ni senang lah bersiap ke mana-mana apa semua. Tapi ni back to cerita Kid lah. Aku rasa watak Zara tu dia macam bagi satu nafas baru dan macam buat orang macam, aku nak ada awet macam tu boleh tak? Dia macam rambut lurus kan, comel-comel. Aku rasa Chris lah orang yang pertama yang macam semua kena rambut pendek. Ya. Aku rasa lepas tu semua buat trend macam tu. Betul, semua rambut pendek, tutup macam ni je semua. Tapi yang kan? jadinya dia je. Faham? Yang lain je. Ada, mungkin dia orang tak famous. Dia humble, relax. Okay, nak tanya juga. Kita dah borak dah banyak ni. Nak tanya yang terbaru ni. Ada apa-apa projek ke terbaru? Terbaru ni adalah cerita, nama cerita tu Babah. Watak tu lain sikit lah, lain daripada sebelum-sebelum ni. Sebab watak tu kita jadi mak tau. Mak tu kita jadi mak yang muda, mak yang di pertengahan dengan mak yang dah berumur mak golden age lah. Tapi semua bawa sama watak. Sama watak tu cuma berbeza umur. Wow. So benda tu best lah pada kita kan. Macam bestnya. So dalam satu movie kau bawa tiga watak kan. Tiga watak. Era yang berbeza lah. Berbeza. Sebab kadang-kadang tu nasib baik Abang Man Kubena masa tu assistant director kita kan. Dia banyak yang Chris bukan, jangan lupa tau, ni macam ni tau. Okey bang nasib baik. Jangan lupa sini waktu umur kau macam ni. Jangan macam muda pula. Banyak lupa ni jadi mak ni. Macam tu. Okey. Kan. Dia lebih ada experience dalam perkahwinan selama itu. Dia lebih tahulah. Dia bagi tahu kita sebab kita kan every day is a learning process. Betul. Memang kita seorang mak tapi anak kita kecil lagi. So lain lah pembawakan dia. Susah tak? Tiga era yang berbeza kan. Itulah dia. Lepas tu bila tu hari ni scene lain, hari ni kena jadi ni pula kan. Kena ingat lah benda tu. Ada ke Chris buat research ke, method ke, macam bila dah jadi yang paling tua tu kan, so kenalah macam tu cara berjalan pun macam tu cara juga. Cara bercakap pun dah lain. Kita tengok dekat dalam YouTube kan, ada dalam YouTube kan ada yang kehidupan di kampung tu. Okay. Dia ASMR je tau. Kadang-kadang tu dia berjalan, dia bercakap tu memang berbahasa lain tapi kita tengok dia punya macam ni, yang ini macam ni, yang ini macam ni. So kita combine apa yang kita nak masa tu. And then lock kat situ, jangan lupa. Tapi bila kita lupa, Abang Mani selalu ingatkan kita. Macam tu lah. Sentiasa ada penyelamat. Sentiasa. Sebab kita rasa itulah mesti aku kata pelik dia ni tengok cerita orang kampung dekat Vietnam lah. Apa pelik-pelik tapi best benda tu. Benda tu bantu lah. Bila filem ni akan keluar? Tahun ni juga ke? Bulan 12 tahun ni. Okey, tahun ni. Ni korang tengok lah. Ambil berapa masa lama untuk shoot? Rasanya itu dalam 3 minggu ke 4 minggu lah macam tu. Tahun ni juga shoot lah. Ini lepas beberapa lama Chris tak keluar filem. Tahun lepas. Dah shoot ni tahun lepas. Ni shoot tahun lepas. Tahun lepas. Okay. Lama dah. So kita memang in between tu kita memang tak ada apa-apa. Macam kita pun memang tak boleh nak buat. Nak buat tu tapi ada banyak kekangan. Macam boleh, bukan tak boleh. Boleh tapi kena ada Noah nak letak kat mana? Kena set up dulu. Boleh buat. Macam tu. Boleh Chris share sikit siapa lagi pelakon dalam filem Babah? Ada Sweet Krismina. Sweet tu dia jadi anak mama, anak kita lah. Lepas tu ada Adam, husband Sweet Adam. Lepas tu ada Kira Zali. Siapa lagi lah? Kebanyakan kita 4 orang lah banyak. Ki jadi husband lah. Jadi husband. Okay. Then watak dia pun best juga. Sebab dia banyak guna sign language tau. Dia bisu. Dia pekak. Dia pekak. Dia pekak. Tapi relationship kita husband and wife kat dalam tu pun mesti orang pelik. Kenapa dia ni bercakap macam ni? So okay. Dia orang macam ni bila in relationship. Macam tu kita pun baru tahu masa tu. Faham. So ini macam satu watak baru yang you tak pernah dapat sebelum ni kan? Tak pernah buat. So kita nak buat juga. Boleh tak cerita sikit sinopsis filem ni? Pasal apa? Sebelum keluar.
cerita dia pasal, basically cerita ni pasal ayah dengan anak. Ayah dengan anak. Kira kan bukan mak dia tak sayang anak, mak dia sayang, tapi bila kita tak naklah letak stigma yang macam anak perempuan rapat dengan anak lelaki. Betul. Anak lelaki rapat dengan anak perempuan, sebenarnya tak macam tu pun. Dia tengok pada parenting lah. Parenting is luas kan. Korang tengok relationship ayah dengan anak tu, macam mana dia nak sampaikan. Macam tu lah basically. Dia cerita pasal ni lah, relationship family. lah basically. And then tak naklah beritahu banyak-banyak kan. Kau kena tengok nanti. Semua nak tahu. Macam ni bahagialah. Walaupun ada kekurangan, kita bahagia, kita go through it tau. Tapi sampai dah okey sikit tu, alamak, benda tu tak best lah. Benda tu ada plot twist lah. ada plot twist lah kat situ. Bila filem ni akan keluar? Ujung bulan 12. Bulan 12. Bulan 12 akan keluar. Bulan 12. Jadi jangan lupalah saksikan bulan 12 nanti filem Baba. Kita pun dah sampai nak sampai ke penghujung je. Mungkin kita ada beberapa soalan yang panas kita nak tanya sebelum kita habis. Kan kita nak tanya dekat Chris, tiga pelakon pilihan Chris. Untuk apa tu? Lokal. Alah, tak nak. Okey, yang bukan kawan-kawan Yang bukan rapat. kawan-kawan. Yang bukan kawan-kawan rapat. Untuk dekat dalam movie. Tak kisah movie apa yang Chris, maybe Chris tak dapat bekerja, belum lagi berpeluang untuk bekerja lagi dengan dia. Okay, kita pun ada isu dengan benda tu. Okay, selalunya kan ada director macam, you ada suggestion nak berlakon dengan siapa ke? I tak pernah bagi tahu nak berlakon dengan ni, tak pernah. Tak ada. You suggest to me, I will make it for you. Kita tak nak letak favoritism apa benda, tak nak. Nanti dia jadi tak best expectation dia dah lain. Okey. So macam korang semua ada di dalam hatiku. Jawapan selamat ni. Semua akan bekerjasama dengan saya satu hari nanti. Macam tu. Kau bagilah macam Kau bagi je, aku bagi balik. Macam tu. Kau baling bola, aku baling. Tapi kalau kita baling bola, kan dia tak baling dengan kita balik, sorry, I will make my own bubble lah. Okay. Lepas Baba ada lagi projek? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Relax, tenang. Adakah PO. Adakah Chris macam dalam satu job tu, akan habis satu job akan relax dulu baru buat yang baru, ataupun back to back? Okay, selalunya kita ambil job kan, kita make sure in between tu kita akan ada 2 weeks gap lah. 2 weeks ataupun 3 weeks. Sebab kita takut jadi macam kita tak nak. Memang dia kata tak ada contingency dates tu. Kita takut tiba-tiba ada ke apa ke kan. So kita standby. And then untuk the next job tu kita tenang. So kita tak nak yang job rushing ni masuk dengan job ni, job bertindih-tindih. Bertindih. Tak nak. Nanti kan dia jadi kacau kerja semua orang kan. So kita relax dulu. Tapi risaulah masa relax tu. Kejap, ada lagi satu soalan yang saya lupa. Sebenarnya Chris pernah buat teater juga kan? Buat. Ada. Tapi tak ada selalu beberapa. lah. Kita nak juga buat teater sebenarnya. Masalahnya dia pun menyanyi. Lama. Mana korang tahu ni? Yes. Satu lagu? Benda senang. Kau Google je, kau jumpa lah. Tapi untuk OST lah. OST je. Tak nak balik pada teater tu. Berapa teater dah Chris pernah buat? Satu je. Satu je. Maksudnya Chris start dengan filem dulu kan? Dengan drama dulu baru ke teater? Kita drama dulu, baru kita masuk teater. Itu saja-saja ke? Itu kita saja-saja je. Nak try kan? Nak try. Tapi fun lah. Kita nak experience tu. Kita bukan je ke istana budaya pun. Kita yang simple lah. Kita nak rasa daripada kecil-kecil. Biarlah kecil-kecil dulu. Kita nak main benda tu lah. Faham. Keep us grounded kan. Kadang-kadang tu kita kena ada di situasi yang natural lah. Kan tak ada macam tu lah. Macam mana dari segi karya tu sendiri kan? Contoh teater kan dia macam lain lebih sikit. Kena bagi energi tu lebih sikit. Best tak best? Ataupun Best lah endurance. Endurance. Macam penatnya. Sebab training rehearsal pun setiap hari lah kan. Setiap hari. Lepas tu dia kena apa lah. Ya Allah. Macam setiap hari juga. dah. Tak emosi juga. Kena ingat panjang. Takut risau pula. Yelah. Mana boleh cut? Mana boleh cut kan? Benda macam tu lah. So benda tu akan memberikan kita disiplin lebih baik lah. Macam kat sini rupanya kita fail rupanya. Kat sini okay, polish balik. Macam tu lah. Faham.
Ada tak macam maybe kau ada soalan last? Silakan. Okay, soalan last maybe lah. Apa yang Chris macam belajar daripada this industry? Maybe the goods and the bads ke? The good is we'll always start with the good one. The good is kita punya networking, kita punya database. Walaupun kita punya Instagram follower tak ramai, tapi orang kenal kita, betul tak? Kenal kita bukan untuk famousnya aku, tak. Maksudnya orang nak tengok cerita kita. Macam tu. Aku menjawab soalan ni. Menjawablah tu. Kan? Menjawablah tu. Macam mana nak cakap lah? Tak tahulah. Disebabkan kita ni selalu macam susahnya nak jawab. Kenapa soalan kau macam lecturer sangat kau ni? Kak, yang ni nanti kita kat. Okay. Soalan lah kan, soalan lagi. Sebab dia susah nak jawab. Tak apa, yang itu kita cut Kita dengan soalan terakhir kita kan. Kita cakap nanti. Macam tadi Chris ada cakap macam followers apa semua bagai. Tapi industri kita berubah kan? Ya, betul. Macam dulu kan orang mau tengok tu, kau ada bakat, kau boleh berlakon apa semua. Tapi casting. Sekarang kita kena pergi casting. Sekarang kebanyakannya diorang pilih daripada numbers, daripada follower. Betul. Kan? Kadang-kadang kau tak pernah buat apa-apa job berlakon, and then macam follower kau banyak, jom berlakon. Okay dah. Okay, soalan tu kita faham. Tapi kita kena fikir juga. Jangan fikir kita je. Fikir kita punya yang waktu casting kita lepas, let it pass. Let it go. Kita follow sebab kita pun generation akan bertukar, betul, daripada X, Y. Kita pun tak kisah you generation X, you generation Z. Apa kita tak ambil tahu benda tu. Yang macam kau kerja macam ni, aku kerja macam ni. Kau nak macam ni, okay, aku buat macam ni. I can accept rejection. Sebab kalau kita tak accept rejection, it's gonna be on you. Betul tak? So macam go with the flow, just do it. Kalau orang tak follow kita, kita kena usahakan diri untuk macam orang follow kita. But the trend macam tu kan sekarang ni. Kalau tak boleh, tak payah follow. Kita kena sesuai dengan zaman sekarang kan. Sebab kalau you tak rasa suitable dengan keadaan tu, you sendiri juga yang sakit, betul tak? And then you will start complaining, you will spread bad vibes. Saya penat dah benda tu. Macam nanti banyak benda pula berkait. Banyak benda berkait tau. So macam korang nak macam ni, okay, aku nak buat. Tapi ada je orang yang tak buat macam tu. So cuma sebab dia viralkan benda tu. So kita punya mind ni very powerful tau. Macam contoh, kita tak nak sebut pasal benda-benda sensitif. Bila dipropagandakan, kita akan percaya benda tu. Betul tak? Tapi actually at the baseline tu tak macam tu pun. Macam tu sama je. Faham? Okay. Faham. Dah berapa lama dah? Kita pun dah sejam dah sebenarnya. Dah sejam. Maybe Chris boleh share sikit tak kalau diorang nak tengok Chris dekat social media ke, diorang boleh follow di mana? Kalau korang nak follow kat TikTok, Christina Stockstill. Eja betul-betul tau. Search je, nanti jumpa lah. Kalau di IG? Di IG Christina Stockstill. Sama juga. Ada gambar pakai apron. Aku tengah bertukang. Kau kena tengok video TikTok dia memasak, lepas tu pakai filter. Aku macam pakai filter, babe. Dia kelakar sebenarnya. So lebih aktif di TikTok ke di IG? Sekarang ni TikTok lah. TikTok IG lah. dah kurang lah. Ada buat live ke? Kadang-kadang kita orang belajar tau. Belajar macam best tengok orang live kan. Okay, nanti kita boleh invite dia live. Kita boleh masuk lah live. Kita boleh masuk live. Boleh tak share sikit pula untuk filem terbaru tu bila akan keluar? Okay, boleh promote sikit. Okay, cerita Babah tu akan keluar bulan 12. Mungkin 1 bulan 12. Tapi apa-apa kita akan roger. Okay. Sebab mungkin akan time dia akan tukar, Tapi dia akan keluar tahun ni juga. Lepas tu kalau kita ada job lain pun kita bagi tahu korang juga. Sementara ni tak adalah. So kalau nak tahu, tunggu je dekat IG dan TikTok. Tunggulah update. Kalau tak ada, tengok video Chris tengah masak. Tengok nasi goreng je. Alright, kita pun dah sampai ke hujung. Terima kasih so much Chris sebab sudi datang untuk borak dengan kita dekat sejam ni. Jadi kepada korang semua, kita jumpa di podcast yang akan datang. Ciao. Bye. Terima kasih semua. Tapi saya paling suka yang saya baru tahu Chris boleh bertukang tu lah.
Korang tak tahu. Boleh tak lepas ni kita buat live Chris bertukang? Boleh. Tak ada masalah. Menggerudi. Lepas tu lagi satu apa tahu? Lagi satu tu. Kita nak check bateri tu ada power ke tak kan. Kita pakai multimeter. Itu pun kita baru discover. Multimeter. Nama dia? Device Device. Dia kata cocok lah. Saya cuma tahu kalau nak tahu bateri tu boleh pakai ke tak jemur tengah panas. Itu Lama-lama, dulu. Itu menipu semua tu. Benda tu kita baru discover kan. Best gila pemain ni. Letak dekat bateri. Macam ada power lagi. Check bateri lain pula. Macam tu. Asyik main benda tu je nanti. Sebelum kita repair capacitor, kita kena check dulu dekat situ. Ada power tak power kan? Kau tak mati ni. Aku rasa Chris boleh buka kedai tukang lah lepas ni daripada berlakon kan. Masalah kipas hantar kepada saya.